Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kaifa halukum? Okey, baik. Alhamdulillah ana bikhair. Okey, Ustazah baik. Okey, diharap pun kamu semua sihat lah. Okey. Kita mula kelas kita hari ini dengan baca doa iftitah lah. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina, bismika salawatu alaina, min hadza inni rahmatuka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, cikgu nak sebelum cikgu mulakan kelas, tolong tutup suara Okay. Ada lagi pelajar yang kalau seandainya cikgu mohon respon baru ni lah. Okey, cikgu nak tolong buka kamera. Suara tutup. Kamera saja buka. Cikgu nak tengok. Okey, Iman ada, Amira. Siapa lagi yang lain? Buka gambar. Ya, Ryan. Dan masa dekat nak habis kelas sekarang, semua buka kamera untuk cikgu ambil gambar lah. Okay. Ya, yang ni pun tak apa. Cuma suara saja tutup. Kamera on. Suara tutup. Kalau cikgu minta respon, baru respon lah. Okey. Okey, kalau ada buku teks, cikgu nak awak buka muka surat 47. 47. Okey dah. Okey. Dengar betul-betul Okey. Hari ni kita akan belajar huruf amilah. Okey. Kalau amilah ni dalam bahasa Arab, terjemahan dia kalau amal tu kerja kan, kerjaan. Okey, kalau amilah ni pekerja. Maksudnya kat sini apa tugas-tugas huruf tu? Okey. Huruf ni kalau kita dalam bahasa Melayu, kita belajar dia sebagai penyambung ayat. Okey, kita tengoklah dekat sini dia bagi in, man, haisuma, mahma, ayu. Okey, nanti kan kita tengok ayat, kita tahu apa maksud dia. Okey, seterusnya kita buka muka surat 48. Iftahu safha samania wa arba'in. Okey. Okay, dengar betul-betul Okey. Yang pertama tadi kita kata in. Okey. Ustazah nak cuba Ryan baca. Yang in. Sampai habis yang in saja Ryan. Okay, seterusnya. In sayang. Bukan an, Ryan. In. So bukan an, in. Kita teruskan Ryan.
Okay, terus sekarang satu lagi. Fin nihayati ya. Okey. Okey Ryan, boleh offkan suara. Syukran. Okey, sebab baca. Okey, yang lain dengar. Okey. In. Okey, Ustazah baca yang pertama, contoh yang pertama Okey. In tadrus jayyidan tanjah fil imtihan. Okey, in dekat sini bermaksud sekiranya. Okey, sekiranya awak belajar bersungguh-sungguh, okey, awak akan berjaya dalam peperiksaan. Jadi in tu bermaksud apa kelas? Saya sebut tadi dah. Siapa dia respon? Sekiranya. Okey, bagus Khaira. Okey, Asanti Khaira. Anak Uhi Bukit. Okey, Husin. Asanta Husin. Anak Uhi buka. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh offkan suara. Jadi masa dekat sini awak kena fokus. In bermaksud sekiranya. Okey, dekat sini cuba awak tengok. In tadrus. Okey, in in tadrus. Okey, dekat sini Ustazah nak tekankan iaitu urut sin dekat sini. Awak tengok dia berbaris apa? Selepas masuk je in, dia akan baris mati, betul? Cuba awak tengok, selepas in, yang empat jumlah dia bagi tu in tansur, in takra, in tajtahid. Selepas perbuatan fi'il yang dibagi, huruf yang akhir dia mesti baris mati. Betul? Betul tak? Okey. Jadi dekat sini sebenarnya in tu adalah huruf jazam. Okey, huruf jazam adalah bermaksud dia mematikan. Mematikan perkataan yang selepas itu. Dia tak boleh sebut in tadrusa, in tadrusi, in tadrusa, dia mesti in tadrus. Okey, jadi awak kena ingat ini ada huruf jazam. Dia mematikan fi'il selepas perkataan tu masuk selepas in. Boleh faham Okey. Awak tengok yang kedua. In tansur ahaka yansurka. Maksudnya sekiranya awak menolong saudara awak yang surka, dia akan tolong awak. Itu maksudnya. Maksudnya sekiranya awak tolong orang lain, tolong saudara awak ke, okey, dia akan tolong awak lain. Itu memang adab lah, kalau kita tolong orang lain akan bantu kita balik. Boleh faham? Faham tu? Okey, alhamdulillah. Okey, yang ketiga. Okey, uzur ialah jumlah salisah. Tengok jumlah yang ketiga. In taqra kasiran tazdad saqafatuka. Okey, sekiranya awak banyak membaca akan menambahkan ilmu awak. Saqafatuka ni kalau Hazrat terjemahkan, saqafah ni dalam bahasa Arab berarti budaya. Takkan maksudnya tambah budaya, tapi kat sini kita bergantung pada ayat. Maksudnya sekiranya awak banyak membaca, tambah ilmu. Betul ke tidak? Ke kalau banyak membaca kurang ilmu? Kalau kita banyak membaca, apa yang kita dapat? Tambah ilmu. Itu maksudnya. Sekiranya awak banyak membaca, awak akan dapat banyak ilmu. Bagus. Okey, asantum. I love you. Anak uhibukum. Okey. Okey, seterusnya. Yang keempat. Okey. In tajtahid fil bidayah tatafawuq fin nihayah. Okey, bermaksud sekiranya awak bersungguh-sungguh fil bidayah ni pada permulaan. Dalam kelas Hazrat cakap wahid isnani ibda. 1 2 mula.
Kan? Ibda'. Jadi sekiranya kalau awak bersungguh-sungguh mula-mula tu, maksudnya kalau setiap benda yang awak nak buat mesti awak buat dengan bersungguh-sungguh. Tatafawuk ni cemerlang. Akhirnya fin nihayah, awak akan cemerlang pada akhirnya. Jadi satu benda yang kita nak buat, kita mesti buat bersungguh-sungguh supaya akhirnya kita boleh menjadi yang terbaik yang cemerlang Okey, boleh faham maksud yang keempat-empat yang tadi di atas kelas? Alhamdulillah. Okey. Okey, bagus. Okey, kita tengok iaitu yang kedua, jumlah yang kedua man. Okey, Hazana, Khaira, Iqra'i. Okey, Bu Khaira buka Khaira. Okey, alhamdulillah. Syukran Khaira. Okey, boleh mute kan suara? Okey. Kita tengok pula yang man. Apa maksud man ni? Tapi kalau man dalam bab adawatul istifham, bentuk question mark, bentuk soalan bermaksud siapa. Tetapi kalau man tu dia mesti ada tanda soalan, betul? Man anta, siapa awak? Man anti, man huwa, siapa dia kan? Dia mesti ada tanda soalan. Tapi dekat sini man itu bukan bermaksud tanya siapa dia. Man sini kita tengok apa maksud dia. Dia tidak perlu tanda soalan. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, man. Man yakul kasiran yamrad. Maksudnya, siapa yang makan banyak, dia banyaklah penyakit. Betul tak? Yang terlalu banyak makan. Bolehkah kita makan banyak-banyak? Makan kek, makan semua. Apa yang akan datang pada kita? Obesity, banyak sakit. Betul, sebab terlalu makan, over lah, banyak sangat. Okey, awak tengok. Yang tu Okey, man. Okey, man. Okey, yakul. Okey, kalau soalan nak tunjukkan dekat sini, okey, man yakul. Nampak tak? Lam itu berbaris mati. Nampak tak? Maksudnya, man ini adalah huruf jazam. Maksudnya huruf jazam that mean bererti mematikan. Maksudnya, yang ini fi'il kan? Maka fi'il yang masuk selepas man, maka lepas itu mesti baris mati. Awak tengok yang kedua, man yajtahid, baris mati. Man yu'min, baris mati. Man yasum. Semua dia berbaris mati. Okey, yang kedua. Dia kata man yajtahid fil amri yanjah. Okey, dia kata siapa yang bersungguh-sungguh dalam semua urusan. Okey, siapa yang bersungguh-sungguh dalam semua urusan, dia akan berjaya. Kalau bersungguh-sungguh dalam semua urusan, dia akan berjaya. Siapa yang main-main je, sebab itu cikgu selalu pesan. Kalau nak makan betul-betul. Kalau nak main betul-betul. Nak belajar betul. Cuba awak bayangkan kalau hidup awak dalam seharian awak main je. Boleh ke? Daripada pagi, awak pegang handphone sampai dah malam. Asyik main game, main gadget je. Boleh ke? Tak boleh. Sebab tu cikgu selalu pesan kalau time main betul-betul. Lepas petang kan, parent awak cakap, okey pergi main dekat depan ke, main dengan adik ke. Okey. Kemudian kalau time makan betul-betul. Kalau awak tak buat serius benda macam tu, semua asyik main handphone je. Makan pun tengok handphone. Buat kerja sekolah pun tengok handphone. Jadi benda tu tak berfokus lah. Sebab tu dia kata man yajtahi fil amri yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam segala urusan dia akan berjaya lah. Jangan buat satu urusan, contoh Hazal bagi, dia target dia nak main game. Tapi dalam semua daripada pagi sampai dah malam. Kan makan kan pegang handphone. Gelak tu macam buat ya kan. Okey. Jadi buat satu benda tu kena bersungguh-sungguh. Okey, yang seterusnya. May yu'min billah yahdi qalbahu. Okey, maksudnya siapa yang beriman dengan Allah,
Okey, Allah akan memberi hidayah pada hatinya. Allah akan memberi petunjuk lah. Orang yang betul-betul beriman, yang pegang kepada jalan Allah. Yang ingat Allah selalu. Kita umat Islam kan. Telah diberi panduan. Yang penting solatlah jangan tinggal. Selalunya kan subuh, orang kata subuh gajah, dah siap. Sebab tu kalau pagi boleh pergi sekolah 7.30 kau boleh dah boleh mula belajar. Jadi walaupun kita PDPR ni kita kena disiplинkan diri lah. Faham? Supaya besok dah mula nak start sekolah besok dah lihat bangun pagi. Boleh? Okey, seterusnya Taib, mayasum Ramadan yughfar lahu. Okey, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, Allah akan memberi keampunan baginya. Bulan Ramadan ni banyak mendidik kita lah, mendisiplinkan kita lah. Kita berlapar, kan? Tengok macam mana orang susah yang tak dapat makan. Jadi mengajar kita macam mana susahnya. Okey, seterusnya. Okay, kita tengok jumlah yang ketiga iaitu haisuma. Siapa nak baca? Saya bagi peluang siapa nak baca? Takkan Ryan lagi dengan Khairah. Okey. Husin ke? Husin ke Hasan ni? Husin? Okey, cuba Husin. Cuba Husin. Okey, syukran Husin. Ahsanta. Anak buka. Okey, suara jelas. Alhamdulillah. Okey, tolong mute suara. Dengar betul-betul. Okey, apa maksud hai sini? Okey, cuba tengok. Okey, suara masih ada. Abdul, cuba Abdul off suara. Abdul. Mute kan suara. Abdul. Allahu Akbar. Abdul. Okey. Okey, dah Ryan off suara. Okey. Okey, yang pertama. Hai Suma. Tazhab. Tajdid. Asdiqa. Okey, awak tengok. Hai Suma pun sama. Awak tengok bila masuk saja Hai Suma. Okay, Hai Suma. Okay, Hai Suma. Tazhab. Awak tengok. Sama juga fungsi dia. Awak nak tekankan itu ba. Sama juga berbaris mati. Maksudnya, selepas itu dia fi'il, bukan dia isim. Perbuatan. Lepas itu dia mesti baris mati. Jadi hai Suma ni pun huruf jazam yang mematikan fi'il selepas itu. Okay, awak tengok. Hai Suma tazhab. Tajid. Asdiqa. Okey, maksudnya kat sini ke mana-mana awak pergi, awak akan dapat kawan. Ke kalau awak pergi mana-mana awak tak dapat kawan? Biasanya awak akan dapat kawan. Betul? Takkanlah awak kalau hatta pun awak pergi masuk hutan pun, kalau Tarzan pun ada kawan dia kan? Betul? Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Hai Suma taksur sila'u tanhafid al-as'ar. Okey, bermaksud mana-mana, banyaknya. Asila ni bererti barang Tapi dekat sini kita depend banyaknya barang pengeluaran. Okey, contoh macam kilang ke, kat kedai-kedai runcit ke, kalau banyak barang itu dikeluarkan, biasa kat sini pengeluaran lah di kilang lah. Tanhafid as'ar. Tanhafid ni maksudnya rendah. Okey, tanhafid ni bermaksudnya rendah. Rendahnya harga. Betul tak? Cuba awak Sazan awak fikir. Kalau banyak pengeluaran yang dikeluarkan, banyaknya barang kita keluarkan, kalau kilang keluarkan, harga itu makin mahal ke makin murah?
Saya, banyak banyak orang jual makin mahal. Makin murah lah macam mana eh? Ha, maksudnya bila barang banyak keluar, banyak permintaan orang. Betul. Bila banyak orang minta, barang tu makin makin murah lah. Kan? Takkanlah banyak banyak barang keluar makin mahal. Melampau ni orang semua tak nak beli. Kan? Okey. Seterusnya. Hai Suma Takmal Tanjah. Dekat sini. Okey. Sekiranya dekat sini tak. Dekat sini dia bergantung pada ayat. Tadi Hazal kata hai Suma mana-mana. Kan? Okey. Kat sini sekiranya awak bekerja, awak akan berjaya. Takkan kata mana-mana awak bekerja. Boleh juga lagi. Ke mana saja awak pergi, ke mana saja apa saja sebab dia bergantung pada ayat. Apa saja yang awak buat, awak akan berjaya. Selalunya kita buat benda kalau contoh kalau cikgu bagi kerja. Kalau buat, apa yang kamu dapat? Dapat ilmu. Kerja awak habis tak? Kerja awak selesai tak? Habis selesai kan? Kalau awak tak buat, apa yang awak dapat? Tak ada ilmu. Kerja sekolah pun tak selesai, tak habis. Betul? Betul tak? Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Hai semua tajlis, ajlis. Dekat sini kalau Idris, apa kata? Ijlis ya Hussein. Mak mana Ijlis? Duduk. Kerana ajlis. Okey. Hai semua tajlis, ajlis. Okey, maksudnya dekat sini, mana-mana awak duduk, awak akan duduk. Dekat sini, itu maksudnya. Tapi dekat sini tadi Hazal kata, kalau awak fokus, awak nak duduk kat situ, awak dapat tak? Contoh, dalam majlis kan? Okey. Awak nampak kursi tu kosong. Betul? Awak nak masuk, nak duduk. Awak dah pergi kat situ. Awak dapat duduk tak? Dapat. Okey. Yang lain. Contoh, awak datang sekolah. Awak datang sekolah. Awak bawa beg. Betul? Kemudian awak nak masuk kelas awak tu. Awak dah nampak dah kursi awak tu. Ke awak datang sekolah, saya tak nak duduk lah. Saya nak berdiri je. Maksudnya kat sini, mana-mana yang awak rasa, maksudnya awak rasa awak fokus, awak duduk, awak akan dapat lah. Betul? Kalau awak fokus, okey lepas ni sekarang saya nak ambil sarapan. Awak dapat tak sarapan? Dapat. Okey, lepas awak habis fokus sarapan, lepas ni, okey lepas ni saya nak fokus. Saya nak buat kerja sekolah, nak habiskan. Awak dapat tak? Dapat. Maksudnya, satu benda yang kita nak buat tu, kita kena ada fokus. Kita kena ada matlamat. Boleh faham? Contohnya lepas ni awak nampak, kejap lagi kan mak saya, umi saya nak masak tengah hari. Mesti awak fokus. Aku nak makan sekarang. Ke umi makan, umi masak, ibu masak, tak payah makan. Boleh? Main game. Itu lah kata tak boleh. Kan? Jangan salah guna. Okey. Dapat gadget, dapat apa-apa semua. Kalau ibu bagi, maksudnya gunakan dengan bijak. Gunakan dengan bijak. Ada masa untuk buat kerja sekolah, ada masa untuk main, ada masa untuk makan, ada masa untuk tidur. Ni kan sebab main game ni sampai pukul 12 kan dia tidur lagi. Baru nak start tidur. Besok dah ada PDPR, jangan mengantuk. Kan? Okey. Okey, seterusnya kita pergi petikan yang jumlah yang keempat. Okey, Mahma. Siapa nak baca? Yang perempuan. Perempuan. Siapa nak perempuan? Siapa? Siapa dia? Okey. Amira ke? Siapa? Kasih. Mana kasih? Aina kasih. Okey, mana kasih? Buka kamera. Okey. Aina kasih. Mana kasih? Okey, boleh kasih? Mahma. Okey, baca. Okey, yang lain tolong mute ke suara. Okey, kasih saja baca.
Okey, Syed, syukran jazakallahu kasih. Asante. Ana uhibuki. Okey, alhamdulillah. Okey, mute ke suara semua? Okey. Kita tengok Mahma. Okey. Mahma. Kita tengok sini. Mahma. Kaf. Al. Okey. Mahma. Taf'al. Awak nak fokus yang sini. Okey. Mahma. Taf'al. Okay, awak tengok. Masuk saja Mahma. Taf'al sampai silam itu berbaris mati. Mahma juga merupakan huruf jazam. Dia mematikan fi'il yang selepas itu. Okey. Okay, awak tengok kat sini. Apa maksud dia? Mahma taf'al. Af'al. Okey, bermaksud dekat sini. Apa-apa yang awak buat. Awak akan dapat lah. Tadi maksudnya di mana awak duduk, awak akan dapat duduk lah. Sini tu tempat kat sini apa kelakuan yang awak buat. Apa yang awak buat, awak akan dapat lah. Maksudnya, kalau lepas ni awak fokus nak buat apa? Nak habiskan kerja sekolah. Dapat tak habis? Dapat jawapan. Okey, dah faham dapat jawapan. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Mahma tunfiku fil khairi. Okey, yahlufuhullah. Okey. Apa-apa yang awak membelanjakan harta, tunfik ni infak, membelanjakan harta ke jalan Allah dengan baik. Khair ni baik. Okey, yahlufuhullah, Allah akan memberkati awak. Okey, kalau ikutkan perkataan halaf ni, bermaksud kalau Hazal bagi terjemahan satu-satu, bermaksud membelakangkan, membalikkan. Takkan Allah membalikkan awak. Tapi kat sini maksudnya kalau awak terjemah dalam Google Translate, dia akan bagi macam tu. Yuhlif tu maksudnya membelakangkan, menterbalikkan. Sebab itu bila terjemahan tak boleh cari Google Translate. Dia akan bagi maksud yang awak faham lain lah. Kan? Pernah tak cakap, okey cari makna, awak cari dalam Google Translate. Salah lah maksud dia, macam kelakar je makna dia. Sebab itu bahasa Arab, dia tak boleh cari Google Translate. Dia kena faham betul-betul. Dekat sini, kalau awak membelanjakan harta ke dalam kebaikan, maka Allah balikkan awak. Tetapi, Allah akan bagi balik. Maksudnya, kau bagi baik pada orang, orang akan bagi balik pada awak. Awak belanjakan harta ke dalam Allah dengan baik, Allah akan bagi perkara yang baik kepada awak. Faham? Yuhlif tadi tu maksudnya menterbalikkan, mengembalikan. Maksudnya, Allah akan bagikan benda yang baik. Allah akan bagi keberkahan. Itu maksudnya. Kalau awak cari Google Translate, yuhlif itu maksudnya menterbalikkan. Maksudnya membalikkan, mengembalikan. Apa benda maksudnya mengembalikan? Maksudnya, kalau membelanjakan harta ke dalam Allah dengan cara baik, Allah akan bagi benda yang baik. Betul tak? Kalau kita buat baik, akan dibalas baik. Walaupun manusia tak balas baik pada kita, tapi Allah tak tahu. Kan? Allah akan bagi benda yang baik pada kita. Okey. Seterusnya, mahma takun hilafat yashal halaha. Okey. Dekat sini bermaksud apa-apa yang berlaku. Takun ni berlaku. Hilafat ni perbezaan pendapat. Perselisihan. Contohnya kalau ulama-ulama nak mengeluarkan hukum kan, dia mesti berselisih pendapat. Contoh pasal COVID-19 ni, ibu ni tak pergi masjid maksudnya diorang telah peringkat-peringkat di atas, dia telah berselisih pendapat. Maksudnya kalau ni benda ni akan dibincangkan. Yashal halaha. Tapi Allah akan mudahkan. Bila berbeza pendapat, kita akan berbincang, betul? Betul tak? Kalau hati cikgu bagi satu pandangan, kita suruh bagi idea. Kita akan bincang, betul? Akhirnya, kita dapat banyak keputusan tu, satu keputusan dipersetujui. Sekarang kita berbeza pendapat. Betul, ramai kan kita berbeza pendapat. Kita berbalah, macam ni. Cikgu ni tak macam ni, cikgu. Tapi kesan kita bincang.
Akhirnya bila kita dah dengar pendapat masing-masing, cikgu akan mendapat satu keputusan kan? Betul? Kalau mesyuarat. Macam-macam idea, macam-macam benda yang diutarakan. Tapi kita untuk mendapat satu keputusan. Sebenarnya berbeza pendapat ni baik ke tak baik ke baik? Baik, betul. Sebab akhirnya akan dimudahkan. Bila berbeza pendapat, orang akan berjumpa, akan membincangkan. Akhirnya satu keputusan akan diambil kira. Okey. Terusnya, mahma taksum min syarri tuzhiruhul ayyam. Okey. Siapa-siapa yang menyembunyikan kejahatan. Akhirnya satu hari akan terbongkar. Akhirnya satu hari akan zahir. Zahirnya akan terbongkar lah, akan nampak. Sebab kata pepatah bahasa Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya apa? Jatuh juga ke tanah. Takkan tupai melompat, akhirnya naik lagi ke pokok. Kan? Tak ada. Itu maksudnya, seburuk-buruk awak buat kejahatan, walaupun lambat atau cepat, akhirnya orang lain akan tahu juga. Itu maksudnya. Sebanyak-banyak mana awak sembunyikan kejahatan, satu harinya akan terbongkar. Okey. Jadi, dekat sini tadi semua yang kat tepi, dia punya adat. Adat syarat ni adalah apa benda, apa huruf tu. Itu mahma. Dekat atas tadi, haisuma kan? Okey. Kemudian man. Yang pertama tadi in. Okey, pertama tadi in, yang kedua man, ketiga haisuma, keempat mahma. Okey, last sekali. Ayu. Okey, lelaki. Siapa nak baca? Last sekali. Okey, Ikhwan. Okey, cuba Ikhwan. Yang lain mute. Okey, yang lain mute. Ikhwan nak baca. Okey, cuba Ikhwan. Fazal. Okey, syukran Ikhwan. Asanta. Ana uhibuka. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh mute kan? Okey. Ayu ni, ayu kalau ikutkan dalam bentuk adawatul istifham, dia adalah bentuk soalan. Contoh, kalau kita kata fi ayyi makan. Di tempat yang mana? Kalau dalam bentuk soalan, okey. Macam kat sini, fi ayyi. Okey, fi ayyi. Okey. Tolong mute ke suara? Siapa yang tu? Abdul? Abdul, mute ke suara? Allahu Akbar. Okey, tak apa. Okey, awak tengok kat sini yang saya tulis ni. Bila fi ayyi dalam bentuk soalan, okey, bermaksud kalau dia kata fi ayyi makan, tempat yang mana? Okey. Kalau yang lain, Ustazah bagi yang lain, okey. Fi ayyi sa'ah. Okey. Kalau jam ni, kalau tadi makan orang kata di mana, betul? Orang akan tanya, kalau tempat mesti tanya di mana. Kalau jam ni apa maksud fi ayyi? Biasa jam orang tanya apa? Cepat. Alhamdulillah yang jawab bagus Ryan. Maksud bila jam ditanya berapa. Tadi makan mana? Tu fi ayyi dia bergantung pada ayat. Kalau dalam bentuk adawatul istifham, question mark. Tapi dekat sini ayu. Okey, bila ayu,
Okey, awak tengok dekat sini. Ayu. Okey, Ayu. Tadi Ayi ni Ayu. Bukan nama orang Ayu Okey, Ayu. Okey. Sama tu Ayu Lin. Okey. Ayu Malin. Okey, tadi awak perasan tak dekat atas? Dekat atas dia berbaris mati. Kat sini dia berbaris bawah. Tadi 1 sampai 4 in, hai suma, mahma, masuk PL semua baris mati betul. Tapi sekarang dia baris bawah. Nampak tak? Nampak tak kelas? Okey, dekat sini mal. Okey, mal ini perbuatan ke? Okey, bagus. Tutup semua mute. Mal ini perbuatan ke ataupun satu benda? Benda. Sebab itu dia tak baris mati. Sebab dia ada kata nama. Mal ni harta. Malut adalah harta. Bukan mal. Sama-sama mala bukan mal. Okey? Jadi mal ni adalah harta. Okay, kita tengok maksud dia. Ayu malin. Ayu malin. Tadah hirhu fi sigorika yanfa'ka fi kibarika. Okey, maksud kat sini mana-mana harta. Okey, tadakhiruhu yang awak simpan. Mana-mana harta yang awak simpan masa awak kecil, akhirnya akan memberi faedah kepada awak bila awak besar. Betul tak? Kalau awak menabung daripada kecil, akhirnya kalau awak tak keluar, awak simpan, okey, akhirnya memberi manfaat pada awak. Mungkin sekarang awak menabung, bila dah banyak duit besok, mungkin awak boleh sambung belajar. Macam-macam benda awak boleh buat. Jadi duit tu makin berkurang ke makin bertambah? Duit kalau disimpan, kurang ke bertambah? Makin berkurang? Beli apa berkurang? Makin bertambah. Okey, bagus. Okey, mute semua suara. Okey, yang kedua. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Ayu talibin yajtahid yatafawwaq fil imtihan. Okey, kat sini dia kata mana-mana pelajar yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran, dia akan apa? Dia akan cemerlang dalam peperiksaan. Betul tak? Okey. Terusnya, yang ketiga. Ayu talibin. Maaf. Okey, ayu kitabin taqra tastafid minhu. Okey, mana-mana buku yang awak baca, awak akan dapat faedah daripada buku yang awak baca. Betul ke? Kenapa awak tak dapat faedah? Melainkan kalau awak baca buku, awak tak dapat faedah. Contohnya, ibu cakap, Effendi baca buku. Ya, buku je kat depan dia. Dalam buku ada game. Tu dia tak fokus lah. Contoh, Jangan kecil hati orang kata contoh. Okey. Dia tengok lain. Kan? Sebab tu kena betul-betul buat, kena fokus. Nak berjaya kena buat betul-betul. Okey. Seterusnya, yang last kali iaitu ayu baladin tusafir tajid asdiqa. Okey, mana-mana balad. Balad ni negeri. Mana-mana negeri awak pergi bermusafir. Awak akan dapatkan kawan. Betul? Mana-mana awak pergi ke mana awak akan dapatkan kawan. Okey, jadi dekat sini kita belajar hari ni iaitu ada 5 huruf. Iaitu in, sekiranya. Man, siapa? Tapi bukan bentuk soalan Okey, hai suma. Hai suma iaitu bererti mana-mana awak pergi Okey, mahma, apa-apa yang awak buat. Mahma ni apa-apa. Jadi mana-mana. Okey, ayu. Okey, dia bergantung juga pada ayat tapi dia pergi kepada tadi yang nombor 3, hai suma mana-mana tapi dia bergabung dengan fi'il, tazhab. Bawah pun sama juga ayu, mana-mana. Okey, tapi dia bergabung dengan kata nama, malin. Okey, awak nampak? Boleh faham? Boleh faham kelas? Okey, alhamdulillah. Okey. Terusnya untuk latihan, okey sayang. Okey, lihat kan?
Untuk latihan hari ni, Ustazah nak awak buka muka surat 50. Okay, tulis hari ni, tarik dalam buku tulis BAT awak. Okay, dia ada bagi 5. 5 contoh ni. Tapi dia hanya suruh keluarkan kata adat syarat je. Huruf tu saja. Faham? Tulis dan keluarkan huruf saja. Boleh? Okey. Kemudian Ustazah terima kalau awak mute suara. Saya terima kalau awak nak hantar dekat Telegram, tapi Ustazah galakkan awak hantar kat Google Classroom lah. Supaya awak belajar, supaya besok masa akan datang awak dah mudah untuk menggunakan aplikasi Google Classroom. Benda ni akan berterusan besok sekolah darjah 6, sekolah menengah fully akan sepenuhnya akan menggunakan medium ni. Jadi bila awak dah ada knowledge pasal sekolah rendah, awak akan dapat tahulah. Memang terseksa, tapi kita sama-sama belajar. Sebab sekarang dunia tanpa sempadan kan. Takkan besok kita tak, cikgu faham, tapi yang mana boleh join, yang boleh cuba. Okay, cikgu boleh terima saja dengan cara apa awak nak hantar. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada usaha awak untuk nak join lah. Untuk kemudahan awak besok mendengar besok, awak akan gunakan medium ni sepenuhnya. Jadi jangan takut, cikgu tak tahu. Maksudnya untuk susah sekarang tapi untuk kemudahan awak pada masa akan datang. Ada apa-apa soalan? Okey. Kita baca doa penutup. Tapi sebelum tu nanti kalau Hozan kata on kamera, Hozan nak ambil gambar lah. Okey, kita baca doa. Kita habiskan kelas kita ni dengan tasbih istighfarah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, on kamera semua. Doa semua. Mana Adib? Mana gambar Adib tak nampak? Zu mana gambar? Saira mana? Siapa Harina ni? On kamera. Okey, bagus lah. Ikhwan, mana Adib? On kamera. Saira mana? Saira mana? Saira. Harina siapa? Adib. Zu. Apa Zu ni? On kamera semua. Okey. Okey, senyum. Senyum. Okey. Lagi sekali saya akan post nanti dekat dalam grup. 1. 2. Okey, senyum. Okey, saya buat lagi bebas. Satu lagi. Okey, dah. Okey, syukran jazilan. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jaga diri. Duduk baik-baik kat rumah. Habis pergi sekolah. Cuba tengok balik. Nanti kat ni. Sedap apa depan ni.